Fadilat Al-Quran, adab-adab. Adab zahir. Duduk dengan penuh hormat dalam keadaan berwuduk menghadap ke arah kiblat. Kedua, jangan membaca dengan cepat, bacalah dengan tartil dan tajwid. Tiga, berusahalah untuk menangis walaupun terpaksa buat-buat. Empat, tunaikanlah hak-hak ayat azab dan ayat rahmat sebagaimana yang telah dinyatakan. Sekiranya terdapat kemungkinan riak atau mengganggu orang lain, maka bacalah dengan suara perlahan. Sekiranya tidak, maka bacalah dengan suara yang kuat. 6. Bacalah dengan suara yang merdu kerana banyak hadis yang menekankan kepentingan membaca Al-Quran dengan suara yang merdu. Alhamdulillah, tuan-tuan, pagi ini kita membaca fadilat Al-Quran. Jadi bila kita sebut tentang fadilat Al-Quran ini, dia ada adab-adab dalam kita membaca Al-Quran. Ada yang disebut sebagai adab yang zahir, ada yang disebut sebagai adab yang batin, yang dalaman. Maka dibahaskan pagi ini itu adab yang zahir. Jadi apabila kita nak membaca Al-Quran itu adab zahir. Zahir ni yang nampak. Apa perlu kita buat? Yang pertama, dalam kitab ni disebut duduk dengan penuh hormat dalam keadaan berwuduk menghadap ke arah kiblat. Jadi adab kita nak baca Quran itu yang zahir, yang pertama kena duduk dengan penuh hormat. Dalam keadaan kita ni menghormati Al-Quran, menghormati tempat kita nak membaca Al-Quran. Kemudian berwuduk. Berwuduk itu merupakan adab, dan juga dia bukan sekadar adab, dia juga merupakan sunnah Nabi. Yang kedua, yang ketiga, menghadap ke arah kiblat. Jadi kalau seboleh mungkin kalau kita membaca Al-Quran ni, hendaklah kita menghadapkan diri ke arah kiblat. Tapi kalau kita duduk dalam halaqah tu tak apalah. Kalau seorang-seorang kita cari arah kiblat. Jangan kita membaca Quran membelakangkan kiblat. Bukan salah, tapi adab dia. Itu yang pertama. Yang kedua disebut sini, jangan membaca dengan cepat. Bacalah dengan tartil dan juga bertajwid. Ini adab zahir. Bila kita membaca Quran itu, baca dengan tenang, dengan perlahan, dengan tartil, dengan bertajwid. Jangan kita mengejar-ngejar bacaan Al-Quran. Kita ada dalam Quran disebutkan la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bi. Nabi SAW pernah ditegur oleh Allah. Allah menegur Nabi Muhammad, kata, wahai Muhammad, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bi. Jangan kamu gerakkan lidah kamu dengan laju. Kerana apa? Lita'jala bi, kerana kejar-kejar nak cepat dapat, nak hafal cepat. Jangan. Nabi dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala rekod dalam Quran. Sebab itu jangan membaca dengan cepat, baca dengan tenang, dengan bertajwid. Itu adab yang kedua. Yang ketiga, adab zahirnya ialah berusaha untuk menangis walaupun terpaksa buat-buat. Ini banyaklah dalam hadis Nabi disebutkan. Kalau boleh kita baca Quran itu cuba menghayati. Nak menangis ni bukan senang, tuan-tuan ya. Maka perlu kita ada faham tentang apa yang kita baca. Bila kita baca, kita fahami, barulah kita boleh menangis dengan makna-makna dia. Kalau tak boleh, buat menangis. Dalam hadis disebutkan. Yang keempat, adab yang zahir ialah tunaikan hak-hak ayat-ayat azab dan ayat-ayat rahmat sebagaimana yang telah dinyatakan sebelum ini. Dia dah sebutkan sini. Maksudnya apabila kita membaca ada ayat-ayat tentang azab, maka kita akan minta perlindungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila sampai ayat-ayat yang kita baca tentang rahmat, maka kita doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita mendapat rahmat tersebut, hak-hak. Kemudian yang kelima, adab yang zahir ialah sekiranya terdapat kemungkinan riak atau mengganggu orang lain, maka bacalah dengan suara yang perlahan. Jadi kita, kalau kita tengok dalam hadis-hadis Nabi, para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, ketika mana mereka ni berada dalam Masjid Nabawi, mereka baca Quran, orang dengar. Maksudnya ada rakan, orang ini qiyam, orang ini baca Quran. Jadi orang tepi-tepi dia dengar bacaan apa. Tapi bukanlah bacaan yang kuat, bacaan yang boleh didengar. Pernah satu ketika Nabi dia tegur, ada dalam kalangan sahabat ni yang membaca dengan suara yang kuat sehingga mengganggu rakan-rakan yang lain baca Quran. Kuat sangat, jangan.
Baca perlahan, sekadar telinga kita dengar, mungkin rakan-rakan yang tepi-tepi boleh dengar, tapi tidak mengganggu. Tapi adab yang kelima ni dia kata, sekiranya kemungkinan riak, rasa pula bila baca rasa macam best, orang lain tak baca, suara kita sedap pula kan, rasa macam best, macam power kan, maka biarlah kita baca dengan suara yang perlahan. Itu lebih baik dia. Dia beza bila kita baca seorang-seorang ni sekarang. Kalau kita baca kuat pun kita tak rasa apa-apa. Tapi bila kita ngaji, tiba-tiba ada orang masuk, orang pula tengok kita. Kita bukan nak riak. Mula tu mungkin masuk tu baca Quran tu ikhlas. Tapi syaitan ni kan, nama pun syaitan kan. Iblis ni dia akan mencari ruang dan peluang kita buat benda baik macam mana pun dia akan jadi jahat. Akan jadi tak ikhlas. Maka kalau kita baca seorang-seorang tu, bacalah kuat macam mana, jerit pun tak ada siapa marah kan. Tapi bila ada orang masuk, orang tengok kita, dia mula datang dan berdiri tempat sana ni, riak, pasal takabur. Kalau kita seorang-seorang tak apa. Bila ramai, supu juga kalau kita solat. Kadang-kadang orang ni solat, dia semayang seorang-seorang, tak ada bunyi oleh dia, Allahu Akbar, semayang seorang-seorang. Tapi bila dia semayang tempat yang ada orang, muka main lagi, Allah, dia bunyi dia tu kan, Bismillah. Berlaku macam tu. Kalau dia semayang seorang-seorang kat rumah, tak ada pun bunyi macam tu. Bila semayang ramai benda tu. Itu benda-benda yang perlu kita perhatikan. Okay. Kemudian disebut dengan sini, yang keenam, bacalah dengan suara yang merdu, kerana banyak hadis yang menekankan kepentingan membaca Al-Quran dengan suara yang merdu. Jadi seboleh mungkin kita baca tu dengan bacaan yang baik lah. Bunyinya, lagunya, sebutan biluhunil Arab. Itu hadis disebut Iqra'ul Quran biluhunil Arab. Bacalah Quran tu dengan lahjah, dengan sebutan Arab yang baik. Nabi dia pernah puji sahabat lah, ramai sahabat yang dia puji bacaan Quran. Antara yang banyak Nabi puji ialah Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud ni dia ada slang sebutan dia. Kita kata sini apa, dialect. Sebutan dia sendiri yang Nabi suka. Dia punya lenggok, dia punya rima, suara Abdullah bin Mas'ud ni dia sedap. Dia punya bunyi lemak bunyi dia tu. Dia Abdullah bin Mas'ud ni dia satu kabilah. Satu kabilah yang jenis kabilah dia kalau baca Quran suara dia memang sedap. Kan? Macam kita lah ada slang orang utara, orang selatan, orang pantai timur, pantai barat. Dia ni memang jenis kabilah, sebutan dia. Maksudnya jenis mulut kalau dia sebut bahasa dia tu lekat. Kan? Bahasa dia memang sedap. Kita dengar dia cakap biasa pun sedap. Cara dia sebut huruf, tu kabilah Abdullah bin Mas'ud. Surah kitab ni sebutkan ada 6. Ada adab zahir yang perlu kita amalkan bila membaca Al-Quran. InsyaAllah kita fahami, amal dan sampaikan. Wallahu a'lam. Subhanallah.